Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini ialah mengenai usaha kerajaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan sepanjang pandemik tersebut di Sarawak. Untuk perinciannya, kita terus bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Kerajaan Sarawak telah membelanjakan sejumlah 300 juta ringgit untuk operasi vaksinasi penduduk di negeri ini. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas mendedahkan kos tersebut merangkumi pelbagai aspek perkhidmatan sokongan yang diperlukan oleh petugas kesihatan sepanjang program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Sarawak. Dato' Amar Douglas menjelaskan ketika itu keutamaan Sarawak adalah menyelamatkan nyawa rakyat dengan memberikan vaksinasi secepat mungkin kepada seramai mungkin penduduk di negeri ini. Tambahnya, dana yang diluluskan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg itu digunakan untuk membiayai kos pengangkutan darat, udara dan air, terutamanya untuk penghantaran vaksin ke kawasan-kawasan pedalaman. Selain itu, turut ditanggung oleh kerajaan negeri adalah kos penubuhan Hospital Medan, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 dan kos kuarantin di hotel untuk penduduk yang tiba ke Sarawak sepanjang pandemik COVID-19. Dana itu juga untuk membiayai kos ujian calitan COVID-19 yang perlu dilakukan dengan segera, terutama apabila kes semakin meningkat ketika itu. In September 2021, if I'm not mistaken, kes kita sampai 5,000 cases satu hari. That mean the testing banyak. That mean kalau satu orang positif, at least 10 close contact. Imagine we have to do the testing. So that test also we pay, we send to some of the tests sent to KL, some are doing a private sector di sini. Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis apresiasi petugas Barisan Hadapan Zon Tengah Sarawak di Sibu. Katanya tanpa dana yang besar itu, program vaksinasi Sarawak pastinya akan berjalan perlahan, terutama untuk penduduk yang tinggal jauh di luar bandar dan pedalaman. Dalam ucapannya, beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua petugas Barisan Hadapan yang telah menunjukkan kerjasama yang baik sepanjang usaha Sarawak memerangi COVID-19. Majlis itu dihadiri lebih 1,000 petugas Barisan Hadapan daripada pelbagai agensi kerajaan di kawasan wilayah Tengah Sarawak. Keputusan berhubung nama yang dicadangkan oleh Kerajaan Sarawak sebagai wakil negeri ini dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dijangka akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, perkara tersebut akan dibincangkan pada mesyuarat Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 yang akan bersidang dalam masa terdekat. Datuk Sharifah Hasidah menjelaskan Sarawak sebelum ini menamakan Setiausaha Kewangan Negeri Datuk Seri Dr. Wan Aliz Osman Wan Omar untuk diletakkan sebagai wakil negeri dalam Ahli Lembaga Pengarah LHDN. Katanya, nama calon berkenaan dikemukakan oleh kerajaan negeri berdasarkan laporan jawatankuasa antara kerajaan yang memerlukan wakil dari Sarawak dilantik ke badan berkanun itu. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas merasmikan penangguhan program pemerkasaan wanita 2022 di Kuching. Penjelas lanjut, Datuk Sharifah Hasidah berkata tuntutan lain termasuk pemberian geran khas di bawah perkara 112D, Perlembagaan Persekutuan, komposisi yang lebih besar di peringkat Dewan Rakyat selain takbiran Badan Kehakiman akan terus diperjuangkan. Beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Semariang turut menegaskan perbincangan mengenai tuntutan Kerajaan Sarawak juga berjalan dengan lancar selain perkembangan terkini mengenai usaha tersebut yang akan diumumkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dari semasa ke semasa. Baik, Gabungan Parti Sarawak GPS tiada masalah sekiranya pilihan raya umum PRU ke-15 diadakan dalam masa terdekat. Ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan cepat atau lambat pilihan raya diadakan, ia tidak memberi perbezaan kerana akhirnya PRU ke-15 tetap akan diadakan. Dan yang bahawa Perdana itu pun bukan dia seorang saja. Serah dengan yang dulu yang Pertuan Agong, kalau dulu Pertuan Agong kata janganlah dulu kawan, banyak masih perkara belum settle lagi. Dia boleh tangguh tu. Undang-undang ada di tangan dia.
Datuk Seri Wan Junaidi yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang berkata apa yang penting adalah khidmat wakil rakyat kepada rakyat perlu dilaksanakan dengan sempurna dan bukannya hanya berpolitik. Beliau bercakap kepada media selepas Majlis Kenduri Rakyat Kampung Bako, Kuching. Mengulas mengenai pelaksanaan rang Undang-Undang Anti Lompat Parti, jelasnya Yang di-Pertuan Agong memerlukan masa untuk meneliti dan memperkenankan RUU tersebut. Program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar perlu dilaksanakan dengan lebih banyak termasuk di Sarawak. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Dato' Hasbi Habibullah berkata, langkah itu penting bagi memperkasakan bidang itu selain melahirkan lebih ramai belia berkemahiran di negeri ini. Untuk itu, Dato' Hasbi menjelaskan pihak kementerian akan berbincang dengan agensi-agensi di bawahnya bagi memperluaskan lagi program TVET di Sarawak seperti yang ada di Semenanjung. Yang saya ingin nak berbincang dengan menteri di kementerian saya lah, kalau boleh nak bawa juga TVET di bawah agensi ke Sarawak. Itu yang hajat saya. Selain daripada TVET yang ada di Sarawak sekarang di peringkat negeri dan juga seperti yang sudah ada Giat Mara dan sebagainya, tapi tambahan lagi daripada agensi-agensi. Sebab banyak di Semenanjung agensi-agensi ini punya TVET-nya sendiri, kolej-kolejnya sendiri untuk membantu kita bersama-sama. Beliau dalam pada itu, usaha itu dapat direalisasikan bagi membolehkan pendidikan TVET terus berkembang dalam usaha melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang akan menyumbang kepada pembangunan negeri. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas perasmian sambutan Hari Belia Negara peringkat bahagian di Dewan Suara Limbang. Penglibatan ibu bapa dalam setiap aktiviti anak-anak penting sebagai kesinambungan pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Roza Yunus berkata dengan sokongan seumpama itu, anak-anak mampu membantu kecemerlangan pembelajaran termasuk anak-anak istimewa. Kita nak ibu bapa kita juga untuk turut serta dalam menyokong apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, ya, menyokong apa yang dididik di sekolah, so ada kesinambungan dengan di rumah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Kanak-kanak Sarawak 2022 di Pustaka Sarawak Miri. Beliau teruja dengan penglibatan memberangsangkan daripada ibu bapa dan kanak-kanak dalam festival itu yang diadakan secara fizikal selepas diadakan secara maya 2 tahun lepas akibat wabak COVID-19. Beliau juga berkesempatan melawat gerai aktiviti jualan oleh kanak-kanak dan pelbagai ruangan disediakan untuk membantu kanak-kanak memahami kepentingan pelbagai bidang termasuk penulisan, penceritaan, seni dan saintis dan teknologi terkini. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Ibu Ma.